Hai semua, selamat kembali ke XM Live. Anda sedang menonton Ruang Lanjutan Melayu Malay Advance Zoom bersama saya dan juga dengan Zuli Raza untuk sesi terakhir untuk hari ini. Okay Zuli, so what is your topic untuk sesi yang terakhir ni? Sesi terakhir ni kita cuba buat analisa pasaran 1 jam. Kita akan lihat kepada struktur pasaran dan sekiranya ada peluang dagangan, apa yang ada. Dan kita lihatlah some opportunities yang saya nampak sekarang dan kita kongsikan dalam sesi saya. Semua jangan lupa esok adalah webinar eksklusif kami. Perlu buat dengan sedemikian kerana kalau tidak anda akan lepaskan peluang untuk memenangi hadiah dalam cabutan bertuah kami. Alright, so Zuli, I will hand the floor to you. Kepada anda semua yang sedang menonton, jika anda ingin berinteraksi bersama dengan Zuli, gunakanlah chat box di sebelah sisi. Alright Zuli, take it away. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bersama saya Zulkifli Zul Razak dalam sesi penutup kita untuk Ruang Lanjutan Melayu hari ini. Wassalam Kimi, Zuan dan rakan-rakan yang lain. Big Bull, saya tahu Big Bull ada ikut tapi dia senyap, dia tak ada soalan kan. Tanya. Sunbi nak dengar saya nyanyi Indonesia Raya. Nanti kita duet doang ya. Okey, jadi 1 jam kita akan lihat kepada analisa pasaran. Sebelum kita mula, seperti biasa saya baca disclaimer dahulu. Risiko pelaburan dagangan online secara margin mempunyai risiko tinggi, tahap leverage tinggi, boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada berdagang online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman objektif pelaburan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda boleh hilang sebahagian atau keseluruhan pelaburan asal, oleh itu jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko kaitan dagangan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas sekiranya anda mempunyai sebarang kemuskilan. Saya tunggu. Nanti kita duet dua orang Indonesia Raya. Saya baru tengok lirik dia. Okey, nama saya Zulkifli Zul Razak. Panggil Zul saja, seorang pelabur penuh masa dan dalam dunia dagangan saya dah buat lebih daripada 20 tahun. Apa nama apps tu Sunbi? Bukan Smiggle, apa entah yang nyanyi-nyanyi tu, dua orang tu. Saya pun dah tak ingat nama dia. Okey, kita wassalam Pian. Okey, Pian ada sempat rekod tak yang sempat rakan-rakan Gol sempat rekod tak kita punya sesi petang tadi? Macam Kimi A dia tak dapat nak ikut yang sebelah petang. Yang sebelah petang tadi kita ada cover mengenai corrective structure, kita dah cover untuk 3 ya, iaitu zigzag, flat dan juga segitiga. Dan saya terangkan kenapa kita untuk struktur mudah ni kita cuma trade untuk struktur zigzag dan tak trade untuk flat serta segitiga. Ada? Okey, Alhamdulillah. Okey, sebab saya tak ada rekod. Boleh tengok dalam YouTube. Thank you Pian. Okey, jadi kita lihat direct kepada chart apa yang kita nampak pergerakan semasa. Saya terangkan sikit apa yang sedang mempengaruhi pasaran untuk semasa. So, kita ada reaksi daripada pasaran semalam selepas kemungkinan untuk embargo ataupun larangan import untuk minyak dari Rusia menyebabkan kebimbangan pasaran terhadap bekalan minyak dunia cukup ke tak cukup. Tu sebab dia. Dan sekiranya bekalan adalah tidak cukup, itu boleh melonjakkan lagi harga minyak dan menekan kepada inflasi dalam pasaran. Itu yang menjadi kebimbangan pasaran. Sebabnya sekiranya kita ada inflation yang lebih tinggi, kita ada bank pusat yang mula mengetatkan balik dia punya polisi selepas Mac 2020. Kita ada some central bank dah mula menaikkan kadar faedah. Kita jangka untuk Fed menaikkan kadar faedah pada mesyuarat bulan ini, minggu depan ECB dijangka akan mula mengeluarkan kenyataan bahawa dia akan, bukannya dia nak naik, tapi dia akan mula bagi tahu pasaran bersedia. Dia bagi tahu pasaran lah bahawa dia akan mengakhirkan program pinjaman dan juga liquidity injection yang dia buat bermula pada Mac tahun 2020. So benda-benda ni lah yang kita nak tengok. Dan apa pun, kalau nak tengok info macam ni banyak sangat, betul tak Sunbi? Sekejap kita kata naik, sekejap kata turun, pening kepala kan.
apa yang kita boleh buat, tengok apa yang kita nampak dekat chart. Trade structure berulang, tapi tahu apa yang sedang berlaku. Itu sahaja. Okey, jadi berdasarkan inilah US 30. So jelas daripada pergerakan semasa ni, kita sedang melihat pembetulan kepada struktur sejak March. Kita ambil kat weekly lah. Weekly nampak lagi jelas. Okey, jadi struktur semasa ni sedang membetulkan, pergerakan semasa sekarang ni sedang membetulkan struktur kepada March punya struktur, March 2020. Pergerakan bermula dari Januari 2022, tahun ini, awal tahun ni. Dan kita tahu, sejak daripada hujung Disember, Fed dah mula menurunkan pembelian aset dia. Dan malahan lebih agresif lagi, dia kurang mula-mula pada bulan, dijangka habis pada bulan Jun. Lepas tu sekarang ni pasaran menjangkakan berdasarkan minit mesyuarat FOMC habis pada bulan ini. Hujung bulan ni habis. Tak ada dah duit 120 bilion yang pump tiap-tiap bulan untuk pembelian mortgage backed security, treasuries. 120 bilion kalau kita kira daripada keseluruhan Wall Street dan juga liquidity pasaran, jumlah tu tak besar. Tetapi kenapa ia signifikan adalah ia menunjukkan komitmen bank pusat untuk menyokong ekonomi if kita ada sebarang kejatuhan. The thing is, Fed nak akhirkan program tu. Itu sebenarnya. Bukannya kata liquidity tak ada dalam pasaran. Liquidity tetap ada. Kecairan tetap ada. Cumanya kalau jatuh berdesup, ada orang sambut. Tu yang market nak tahu. Tu sebenarnya. Bukannya kata 120 bilion, 80 bilion. Sebabnya kalau nak print duit, Fed boleh print je. The thing is, dia punya sentimen, dia punya keyakinan pelabur. Kalau pasaran jatuh, Fed ada kat situ. Macam tu lah. Macam kita zaman sekolah dulu kan. Tak ada duit, balik rumah minta mak bapak. Ada net, ada tukang sambut kalau ada apa-apa. Tu sebenarnya. Boleh? 120 bilion je. Market satu hari berapa juta, market apa? Currency sahaja satu hari bertukar tangan main trilion. Ini 120 bilion, sikit dia. Dia bukan pasal jumlah tu. Dia pasal keyakinan yang diberikan oleh bank pusat kalau ekonomi jatuh. Itu sebenarnya, kalau nak faham apa dia. Okey. Penat pula. Laju sangat cakap. Okey. Jadi, semasa, apa yang sedang kita lihat? Struktur semasa, ini adalah untuk US 30. Secara besarnya, kita jangkakan kita akan lengkapkan seperti yang kita sebut tadi, struktur 5 lekuk sejak daripada March 2020, 5 lekuk tu dah ada. Tengok ni Melvin. Exactly Sunbi. So kita sedang expect untuk movement semasa sekarang ni sama ada ini dah ada 3. Kalau ada kira 1, 2 dan 3. Ini tak buat low lagi. Yang turun daripada B ni tak buat low lagi. So saya tak deny masih ada kemungkinan untuk dia naik daripada sekarang dan terus naik. Itu boleh berlaku. Itu boleh berlaku. Kenapa kita katakan ini akan lengkapkan ke bawah lagi? Ini sebab dia. Kita ada yang lagging, yang turun lebih laju sikit daripada US punya indeks. US punya indeks langsung tak ada yang US punya indeks tak ada yang contohnya macam dekat sini. Sama juga, ini adalah 1, 2 dan 3. Maksud saya yang ni belum lagi buat low, tak jatuh lagi. Nampak? Dia belum jatuh lagi. Kalau dia jatuh, ini adalah 1, 2, 3, 4, 6, 7. 6 dan 7. Itu yang nombor-nombor collection 3, 7, 11, 15, tambah 4 dan seterusnya. Itulah benda-benda ni. Okey. Sekarang ni
kita dah cukup kalau kita nak katakan ni lepas tu dia naik. Ni boleh berlaku macam ni. Ini boleh berlaku, saya tak deny. Itu boleh berlaku, kita boleh lengkapkan struktur ni. Yang ini berakhir tanpa divergence. Kalau anda lihat dekat time frame kecil tak ada divergence. Ini boleh naik macam ni. Kenapa kita masih katakan dia ke bawah? Kita lihat kepada Europe punya indeks. Satu, kita lihat kepada DAX. Dalam struktur yang sama, ini kita kena buat sebagai flat. Tak kisah flat dari sini ke, ataupun flat dari belakang ni ke, kita tetap baru sahaja ada 3. Kita ambil struktur ini melangkaui 161.8. Faham? Ni maksud saya. Ini kena lukis sebagai ni puncak ke sini. Ini lebih daripada 1618. Apa-apa hal pun, sini adalah some sort of wave 3. Okey? Jadi, jumlah dia, kalau kita katakan ini sebagai A, B, whatever, 1, 2, 3, kalau kita ambil connector dekat sini pun sama. Anda fikirkan struktur berulang ni. Ini pun sama, lebih daripada 1618. Jadi, kalau kita lihat sekarang, kita tak dapat lengkapkan dia dekat sini. Anda kira 1, 2, kalau kita ambil daripada ini sebagai flat dia, A, B. Ingat, struktur berulang. Ini nak jadi C. Ini baru 3. Jadi, anda kena ada ke bawah lagi. Kenapa kita kena ambil flat dia kat belakang? Disebabkan oleh korelasi kepada struktur yang lain. Sebab ada 2 lagi low. Ingat, kita sekarang ni dah ada 3. 1, 2, 3. 4. Turun yang lain belum lagi low. Jadi kalau kat sini buat low, ini akan buat low. Faham? Ini baru 5. 6. 7. Baru jumlah lekuk dia sama. Faham tak? Faham tak cara saya melihat pasaran? Berdasarkan struktur. Jadi kat sini kita jagakan akan berlaku low. Akan yang lain buat 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini sama dengan yang lain 5. 6. 7. Baru jumlah lekuk dia sama. Faham? Disebabkan oleh struktur ini, selain daripada DAX, kita juga ada Spain. Benda sama. Kita masih jangkakan ke bawah. Untuk yang lain jadi 5, 6 dan 7. Faham? Boleh? Jadi kita masih menjangkakan masih ada room untuk ke bawah untuk indeks. Kita sedang ada bounce untuk semasa. Sekarang ni ada bounce. Sama ada ini adalah, ingat sini tak ada divergence. Apa struktur, kalau kita katakan ini motif, apa struktur yang boleh membuat pergerakan motif, membuat pergerakan berarah, tapi tak ada divergence? Zuan, kita ada 3 struktur. Yang pertama adalah motif biasa. Yang kedua motif dengan lanjutan. Yang ketiga adalah diagonal. Antara 3 ni, mana satu yang boleh berakhir tanpa divergence? Cuma yang ini, diagonal. Dalam struktur diagonal, betul? Dalam struktur diagonal, kalau kita katakan the whole thing ini B kepada C, okey? Diagonal cuma boleh terbentuk di mana? Nampak? Tengok cara penggunaan dia. Dia cuma boleh berlaku dekat wave 1 ataupun dekat wave 5. Dia tak boleh berlaku dekat wave 3. Jadi ini tak dapat, maksud saya,
ini tak dapat habis macam ni. Ini 4 dan seterusnya 5. Ini tak dapat. Ni maksud saya, ni tak ada diagonal. Tak ada diagonal pula. Tak ada divergence. Ini structure ni, sini tak ada divergence. Tengok macam mana dia punya ni ini tak dapat. Sebab kalau kita katakan ini 3. Okey? Ini tak ada divergence. Jadi, apa yang kita boleh buat untuk lukis yang ini? Yang pertama, kita tahu ini adalah sama ada satu biru. Ini 2. Ataupun, satu lagi cara dia adalah kita jadikan kesemua ni satu. Anda cari cara untuk lukis wave 3 dalam ni. Cara dia simple. Maksudnya ini satu. Kalau kita lihat kepada momentum sekarang ni, ini belum break. Ini hampir nak break. Yang ini hampir nak break. Kalau dia break, then kita akan lukiskan macam ni. Ini adalah 5. Ini adalah 3. Ini adalah 4. Sebab satu-satunya tempat yang anda boleh lukis wave 3 tanpa dia bersilang, cuma struktur ini. Struktur lain tak dapat. Nampak? Jadi, anda akan lukis, satu kita extend sampai sini, 2 kita kat sini, ini 1. Nampak cara dia? Ini adalah diagonal untuk 1. Boleh? Jadi ini adalah sedang menghabiskan 2. Kalau yang ini break, ini hampir nak break. Jadi kalau dia break, itu kita jangkakan wave 2. Dah dia jadi makin jelas kalau anda nampak, anda gunakan momentum indicator. Kalau cuma lukis setiap lekuk, boleh demam ke pialu. Itu saya tahun 99 melukis benda ni tanpa benda ni. Tak ada. Saya belajar tak ada benda ni. Saya belajar tak ada indikator ni. Pengsan aku. Saya dapat lupa. Itu dia. Jadi ni nampak akan break, so kita dalam wave 2. Tu je. Nampak? Simple. Jadi dia clear kan. Struktur yang clear yang kita ikut. Ini wave 2. Sekarang ni kita sedang buat wave 3. Akan habis wave 2. Okey. Disebabkan tak ada lagi yang break ini belum break ini tak break lagi, ingat ada possibility, masih ada possibility untuk struktur ini buat ke atas. Faham tak? Sini A, B kita keseluruhan kat sini. Sini C. Untuk kita lengkapkan struktur B. Nampak tak kenapa anda tak trade selagi tak habis struktur? Cuma trade apabila berlaku incomplete sequence dan penghujung. Kita tahu bahawa struktur ini tamat hanya bila dia break high, lower, low. Faham? Masa tu baru anda dapat trade yang correction ini. Jadi, macam mana kita count dia, dan anda tahu bahawa ini adalah, tengok H4.
struktur sekarang ni membetulkan B. H1. Okey, anda tengok full reset yang di sini. Okey, ini full reset. Jadi ini 2. Anda kena extendkan 1 dan anda tahu kat sini tak ada divergence. Jadi anda kena buat dia sebagai wave 1 ataupun wave 5 ataupun A diagonal, C diagonal. Itu je cara dia. Dah ada banyak sinar dah kan tuan? Kalau tak memang tapi kita tak dapat trade bounce ini sebab ini tak break. Selagi dia tak break, ini boleh buat macam ni. Ingat, C kat sini tak complete. Maksudnya kalau kita ambil ni, ini tak ada, ini tak lengkap 100%. Jadi kita masih ada sequence ke atas. Ini masih wujud. Alhamdulillah. Okey, kalau anda ada asas elite wave, ajak rakan-rakan lain tuan yang belajar sama dulu kan, ajak rakan-rakan lain. Sayang kalau dulu anda pernah bayar ataupun ikut kelas-kelas elite wave, ilmu dia bagus tau, cumanya ramai yang stop sebab tak tahu macam mana nak start, macam mana kalau recount kan. Jadi dengan kaedah ini dia clear, dia rule yang sebabnya kalau tak seorang buat lain, seorang lukis lain, seorang fraktal lain. Dengan kaedah ini, lukisan anda tak lari. Ajak. Rugi. Benda yang, kalau dah ada asas, dia simple sebenarnya. Cuma nak cantikkan dia sahaja. Betul tak? Dia nak cuma dia dah tahu. Cuma nak, tu guna benda tu. Tu guna benda tu. Itu sahaja sebenarnya. Ajak. Free, benda free kan, mana nak cari. Kalau ikut ni berbayar berapa aku nak charge. Nak ajak CEO XM. CEO XM setiap hari ada dekat XM YouTube Live. Sunbi, tengok dekat XM punya YouTube Live. Saya sampai guna mapping ini untuk hunting. Yes, Sunbi, guna yang sama. Rugi tak guna. Benda dia simple. Seriously simple. Kalau anda faham asas dia simple. Structure. Jadi kita ada 2. Okay, now. Ingat fraktal ini adalah kita panggil sebagai minute punya fraktal. Minute punya fraktal adalah untuk H4, H1 dan ke bawah. Okay, itu minute punya fraktal. Now, kita lihat kepada yang lain-lain. Kita akan lukis ini sama. Okay, kita tengok kepada H1 yang ni. Nampak? Full reset. Jadi kita kena extendkan 1 kita sampai kat sini. Ini 5. Sini adalah 3. 3. 4. Sekarang kita sedang buat wave 2. 1, 2. Dan letaklah kecil-kecil tu. Jadi dia akan lukis yang sama, faham tak? Anda akan lukis yang sama, seorang lukis sama, sebab rule dia berulang-ulang. Okey? Itu adalah untuk... jadi sekarang ni, kalau tanya saya untuk few hours dalam US session, ke mana? Malam ni ke atas dahulu. Tapi kita katakan pergerakan tu korektif ke bawah lagi, disebabkan oleh count untuk DEX, count untuk untuk IBEX, untuk Spain tadi masih ke bawah. Itu je. Jadi kalau anda katakan indeks ni masih ke bawah, kalau anda masih katakan ini ke bawah, sekiranya mana-mana yen pair, yang ada set up, sekarang ni yang ini, saya mungkin akan lukis dia 1 ni di sini. 2 ni di sini. Ingat, apa fraktal kita tadi dekat apa?
dekat indeks. Apa fraktal kita tadi? Minit kan? Jadi the whole structure ini tak boleh jadi 3. Tahu tak kenapa? Sebab dekat indeks kita nak buat wave 3 ke bawah. Faham? Kalau wave 3 kat bawah, yen pair akan pecut dalam indeks. Wave yen pair akan buat dijangka akan buat structure dengan momentum ke bawah. Nampak? Sifat-sifat personality wave. Jadi, untuk Euro JPY, ini bukan wave 4. Ini count dia. Faham logik di sebalik dia? Ini satu. Buang lah, banyak sangat. Orang tengok cat saya tak percaya. Dia lukis detail macam tu. Ni detail dia. Tengok dia. Ini 2. Okay, now. Kita cari tempat yang ini ada separation tak untuk kita lukis wave 3. 1 kepada 3. Jadi ini boleh jadi wave 3 tak? Ini boleh jadi wave 3. Faham? Ataupun sini boleh jadi wave 3. Ini ada separation. Wave 3 kena motif. Motif internal dia kena separate. Mana? Okey. Nampak? Satu. Macam ni. Depend kepada ni. Lepas tu ada kira. Wave 3 dia pendek ke tak? Itu je. Jadi ini boleh jadi wave 3. 3. Ini 4. Dan seterusnya. Ini wave 5. Ini jadi wave 1. Nampak? Sebab kita nak jadikan sini 1 dan 2. Faham? Kalau setakat elite wave, simple dia. Lepas tu ada tengok. Wave 3 aku paling pendek ke tak? Kalau dia pendek, dia tak boleh. Ini kepada 3. Okey, ni pendek. Ini pendek. Sekejap. 1, 3. Kalau dia pendek, kita kena cari lekuk lain. Guna ni pun boleh lah. 3. Kalau dia sampai 100% tak boleh. 100% ini tak dapat. Kalau tak dapat, itu tempat lain. Ambil 3 dia, forcekan kepada sini. Faham tak? Macam ni. Forcekan 3 dia kepada sini. 3. 4, 3 dan 4. Extendkan 3. Nampak? Nampak cara saya? Saya akan identify kat mana 3 dulu. Boleh? Itu cara saya ni. Kita nak jadikan, ingat kita nak jadikan sini sebagai 1 dan 2. 3, 4, 5. Yang sama fraktal dengan indeks tadi. Faham? Nampak cara dia? Ni akan jadi wave 2. Barulah dia sama. Barulah dia jadi 3 dalam 3. Barulah indeks dapat pecut untuk jatuh ke bawah. Dalam wave 3. Some sort of wave 3. Jadi untuk malam ini, indeks yen pair ke atas, pergerakan dia korektif. Buat wave 3 dulu. Cari kat mana aku nak letak 3.
Saya akan sentiasa beratkan. Kalau orang hantar lukisan ke saya akan tengok sekali imbas, 3 dia kat mana. Kalau 3 dia mengarut, dah dia tak payah. 3 dia mengarut, tak dapat. Saya tanya dia mana middle diagonal, mid diagonal. Bagi saya mid diagonal dalam buku tak wujud. Tak wujud. Ramai orang langgar benda tu. Jadi kita nak jadikan ini 1 dan 2. Itu je. Time frame, fractal. Jadi kalau ini berlaku, wah jauh EJ nak jatuh. Jadi kalau EJ ada lower low, kalau ini tak sampai lagi 100%, kalau dia sampai tak dapat. Ni sampai, alah, penat dia dah sampai. Okey, kalau dia sampai macam tu tak dapat. Kita tengok yang besar pula. Ini 1. Kalau dia dah sampai tak dapat. Ini tak ada sequence yang kita boleh trade. Maksudnya 3 wave sequence. Ini dah sampai 100%. Low, high, lower high, lower low. Tapi arah dia masih ke bawah. Kalau ini tak sampai 100% tadi kita boleh trade. Anda tengok yang dalam ni pun untuk shorter term pun dah sampai. Jadi ini tak ada set up. Anda tengoklah yen pair lain. Ataupun even euro US dollar. Anda kena jadikan sini. Ini tak jauh. Ini cuma dekat je. Ini tak dapat. Sama ada anda jadikan ini sebagai 1 dan 2. Nampak kesan dia kepada the whole market. Ini 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4 dan 5. Ini 3, 4 dan 5. Kalau anda ubah satu, semua ni anda ubah. Faham? Jadi sini kalau ada incomplete sequence trade, euro US dollar, ini pun lengkap rasanya. Ini pun sampai 100%, tak dapat. Faham? Kalau ada yang incomplete, anda masuk. Kalau tak ada, jangan. Nampak? Bila kita ubah satu, apa jadi kepada yang lain? Jadi di sini correction dia besar sikit dalam lekuk 2. Kita pun nampak kemungkinan untuk dia full reset. Kemungkinan untuk dia full reset. Ini dah dekat. Kalau rajin boleh masuk. Saya boleh lukis kecil-kecil tapi memang kerja dekat chart je lah. Saya ubah benda-benda ni tak lama. Even recount daripada weekly tak lama. Saya ubah tak lama. Kalau jadi macam tu sama. Semua ni anda akan ubah benda yang sama. Jadi sekarang ni fractal ni kepada 1 dan 2. Dalam yang kecil. Tak minit. Yang lain minit. Boleh? AUD US dollar. AUD US dollar tak ada. AUD US dollar ini tak ada divergence lagi. Ini nampak macam motif. Ini mungkin akan extend. Ini dah 1, 2. Ini dah jatuh. Ini dah nampak dah jatuh. AUD US dollar. Bermaksud AUD JPY pun dah jatuh. Mana dia? AUD JPY. Mata tak nampak. AUD JPY pun akan mula jatuh. Ini dah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Either dia buat A, B dan C ataupun dia dah jatuh daripada semasa. Sebab kita tak dapat nak katakan ini jauh lagi. Tak dapat nak kata benda macam ni. Tak dapat. Disebabkan kita lihat kepada indeks tadi. Indeks tadi dah dekat. Faham? Dah dekat. Dan dah hampir lah untuk sampai resisten dia. Itu je. Kejap kita scan through apa yang ada setup. Ini tak ada, bukan lower low. Next tak ada. JP25 tak ada.
UK 100, kalau dia break, kita akan buat ini sebagai 1. Ini 2. Ataupun ini adalah 2 ni. Nanti saya kena tengok balik. Ni nanti saya tengok balik 3, 4. Okey, indeks not anda tak, yang penting anda tak short indeks sekarang, tak. Yes, soon be. Tetapi kalau nak beli sekarang, dia diverge ya. Untuk komoditi punya sektor naik ke atas dan lain-lain punya sektor ke bawah. Okey, financial, industrial dan lain-lain semua ke bawah. Transportation ke bawah. Tetapi kalau anda nak masuk untuk komoditi sektor, anda tak nak masuk sekarang sebab dia kat atas sana. The moment yang lain-lain sampai support dan mula naik, flow duit akan keluar sikit daripada komoditi. Pada waktu itu komoditi akan sideways dan mula membuat koreksi. Pada waktu itu anda masuk komoditi. Sama seperti yang kita nampak. Basically komoditi sektor anda tengok minyak sama. Betul tak Subi? Chart dia macam ni, betul tak? Chart dia macam ni tak open. Chart yang lain, kita cari peluang bila koreksi ini berlaku. Seperti yang, ingat tak pian? Mana pian? Ingat tak benda ni? Jangan buat lupa yang ni. Ini yang kita, jangan buat lupa yang ni. Faham tak? Boleh? Ikut leg dia. Okey? Ikut leg dia. Alah. Okey, ke bawah lagi ya. Ini sama. Pergerakan semasa membetulkan structure weekly. Ingat yang ni? Kalau nak masuk komoditi sektor, sama macam anda masuk Australia punya more or less. Daripada anda trade AUD US dollar, why not? Apple ke bawah lagi. Apple ke bawah lagi. Ni yang kita cerita sebelum ni. Iaitu di sini. Malam ni akan naik dulu. Yes. Kalau nak tahu KIMI kita dah cerita pasal yang tu sebelum COVID. Sebelum COVID. Ni Apple punya structure. Boleh? KIMI tak perlu tanya saya lah sebenarnya kan. Benda tu sama je. Sekarang ni pembetulan adalah kepada struktur ini. Okey? Okey, so 1, 2, 3. Itu je. 5 dan 3. Ya, timing je. Asalkan tak belajar guna limit order. Yang tak tahan tu kalau anda duk cek setiap hari. Tak. Letak limit order, ada tengok structure market, ada berubah tak? Tak berubah, ikut plan. Dia berubah, dan anda ubah tempat. Itu saja. Dia tak jadi, dia tak sampai, dia terus naik, jangan kejar. Tunggu structure baru untuk dagang. Sebab itu belajar guna limit order. Jangan masuk market execution. Main tekan dia masuk. Stop loss baru nak cari. Main tekan dulu. Letak lot entah apa-apa. Lepas tu cari kat mana aku dah letak stop loss.
Itu bukan trading, itu tak ada plan. Itu terkejut trading. Jumpa cari nampak tekan. Itu bukan trading. Boleh ke nasihat saya buat portfolio berbeza untuk instrumen berbeza. Kalau nak depending kalau anda nak masuk buat kalau anda kepada saham try buat portfolio berbeza KBA. Maksudnya ini adalah untuk trade. Okey? Dan ini saya terangkan kenapa. Ini untuk saham. Kalau anda masuk Apple, okey, anda masuk Apple dan struktur sekarang ni dia tak sama dengan Nasdaq. Dulu Apple sama dengan Nasdaq. Ni maksud saya. Anda tengok struktur dia, ini Apple. Alah. Mana US? Mel. Hai. Yap, always Bicara apa around. sangat je kan, tak jumpa. Itulah. Baru hari tu jumpa. Mhm. Okey, apa kesilapan Okey. Kebiasaannya pedagang ni, kesilapan dia adalah dia tak jaga dia punya emosi sebenarnya. Sebab bila kita berdagang ni, kita berperang dengan emosi kita sendiri. Bagi saya lah,
Tapi bila dia tak jaga emosi dia, dia tak ikut plan. Bila tak ikut plan, dia akan langgar MM. Bila kan dia langgar MM, dia tak tahu tak ada audio mail. Tak ada soalan. Sorry. Okay, kita ulang balik lah take tu. Okay, so tadi saya tanyakan dengan Azni lah apakah 3 kesilapan yang biasanya pedagang akan lakukan sewaktu mereka berdagang. So sekarang ni kita akan mulakan dengan sesi seterusnya bersama dengan Muhammad Azni dan juga Zuli Razak lah, iaitu pasaran semasa. Alright, so adakah Muhammad Azni dengan Zuli Razak dah sedia ke? Okay, jom. Jom. Okay. Alright. So, kepada anda semua yang sedang menonton, jika anda ada apa-apa persoalan yang anda ingin tanyakan atau berinteraksi bersama dengan Muhammad Azni dan juga Zuli Razak, anda boleh sertakan dan tajakan soalan anda di chat box di sebelah sisi. Alright. So, kita akan mulakan sesi bersama Zuli Razak dan Muhammad Azni. Alright. So, kita akan sharekan screen. Alright. And go. Tak jadi soalan. Kita hari ni sedondon bang Semua pakai merah. Okey. Mel pakai merah. Dia tak dia visual. Kita Mr. Rumah je lah. By the way, Mel rasanya boleh betulkan kamera Zuli kot. Kamera saya tu dia masuk ke dalam chat tu. Letakkan bawah grafik. Letakkan dalam grafik. Okey. Jadi kita kan apa yang sedang berlaku dekat pasaran. Suara. Kita double suara. Double suara. Tutup salah satu daripada NDI punya audio. Betul. Okey. Jadi kita siapa letak nombor akaun kat situ? 4311. Register letak nama. Kita check akaun dia. Okey, apa dia letak nama, logout letak nama. Logout letak nama. Okey, jadi kita ada pasaran yang memberikan reaksi kepada kemungkinan untuk embargo ataupun larangan import untuk minyak dari Rusia. Jadi Rusia ni salah satu daripada negara pengeluar minyak yang terbesar dunia, salah satu. Dan ini menyebabkan kebimbangan pasaran kepada faktor inflasi sekali lagi. Jadi kita ada reaksi berkenaan dalam pasaran semalam. Selepas syarikat Shell, dia beli minyak Rusia, kita ada kenyataan daripada Presiden Ukraine, dia tanya macam mana minyak yang berbau seperti darah penduduk rakyat Ukraine. Tu. Dan kita ada komen daripada White House, daripada Presiden Biden semalam, dan ini menyebabkan kebimbangan pasaran. Dan kita ada minyak yang kembali mengukuh, tetapi setakat ini pergerakan semasa ini adalah untuk minyak. Saya dah nampak divergence di 2 tempat. Ini adalah untuk carta dekat mana ni? H4. Kita dah ada divergence. Jadi maksudnya kita jangkakan struktur yang bermula dari sini akan membuat pergerakan pembetulan sebab jumlah lekuk dia 1, 2, 3, 4 dan 5. Boleh tak dia lagi ke atas? Boleh. But apa pun untuk setakat ini, sekiranya pergerakan pembetulan ini berlaku, if this correction berlaku, saya berminat untuk membeli saham-saham syarikat minyak. Bukan kepada futures minyak, sebaliknya kepada saham-saham syarikat minyak. Bagi siapa yang ada akses kepada komoditi seperti nikel, saya sebelum sesi tadi bercerita dengan Azni. Sekarang ni apa yang sedang berlaku, ada pergi tengok nikel punya harga. Nikel sekarang ni dah stop trading. Dekat platform saya pun tak jalan, dekat banyak tempat dah tak jalan, cat dia dah kejung. Kita tengok malam nanti whether dekat NYMEX LME ni waktu Eropah, waktu London, NYMEX tu dekat New York, whether dia akan didagangkan semula. Waktu ni nikel stop dagang. Okey, jadi sekiranya kita boleh tengok abang, macam oil ni pergerakan dia ada persamaan sedikit dengan gold kalau abang perasan. Yes,
ada sebab dia bukannya kepada gold dengan ni, dia sebenarnya kepada US dollar. Oh, I see. Komoditi ni kepada US dollar. Sebab itu saya ambil cuma 3, tapi of course dia ada kaitan di antara semua ni. Okey. Jadi apa antara yang kita dah ceritakan mengenai minyak, saya berminat kepada Exxon dan juga Chevron. Sekiranya kita nampak pergerakan pembetulan berdasarkan pergerakan semasa, there will be a retracement kepada struktur ini. Jadi kalau anda nampak 3 wave correction kepada saham Chevron, kepada saham Exxon, kalau nampak 3 wave correction, any 3 wave correction, saya berminat untuk masih membeli. Ingat, kalau kita lihat struktur ini, maksudnya kalau ini maksud saya, kalau anda melihat struktur semasa adalah bermula dari sini. Okey, ni permulaan struktur dia. 1, 2, 3, 4. Apa maksudnya? Maksudnya untuk ini, kita menjangkakan extension dalam lekuk 5. Siapa yang ikut sesi saya tadi spesifik, siapa ingat? Saya sebut kini, extension dalam komoditi boleh dan lazimnya berlaku dalam lekuk 5. Currency, saham, lekuk 3. Jadi kita mungkin sedang melihat extension, maksudnya di sini 1, 2, 3, 4. Ini akan buat 1, 2, 3, 4, 5. Selagi ada divergence, kita katakan ini 5. Kalau divergence dia break, itu adalah wave 3 dan kita akan extendkan 1, 2, 3. Kalau ini berlaku, naik lagi tinggi. Tak tahu ke mana dia pergi. Apa pun, anda jangan short minyak. Itu sahaja. Itu adalah kepada apa yang kita sedang lihat kepada pergerakan semasa, di mana pergerakan minyak tadi membimbangkan pasal bukan apa. Minyak ni, kita semua orang pakai minyak. Anda tak bawa kereta pun, anda naik Grab pun boleh naik. Macam saya tak dapat nak driving. Bukan tak dapat nak driving sebab apa? Tak nampak. Tak nampak. Habis kucing semua habis. Kalau dia driving kan. Bahaya saya driving kan. Tiang-tiang tu semua happy. Minyak naik ni kita jangkakan inflasi akan berlaku lah bila. Betul tak? Semua barang, anda order Shopee pun, yang rider punya kos akan naik. Betul. Kalau rider punya kos punya naik, harga shipment dekat Shopee pun naik. Bertambah naik. Kita pun kena bayar lebih. Jadi untuk apa dan mengetahui kalau anda mengikuti sejarah siapa Powell ni, iaitu pengurusi kepada FOMC, kepada Federal Reserve, dia meminati seorang personality. Apa saya dah lupa pula nama dia. So Fed punya chairman dululah. Siapa ingat nama chairman tu? Bukan saja ni. Siapa ingat nama chairman tu? Volcker, Volker. Volcker ni pada waktu US menghadapi keadaan sama seperti sekarang, iaitu ekonomi jatuh, lepas tu naik balik, inflasi naik sampai berapa ni, dia naikkan kadar faedah dengan amat agresif. Belasan-belasan waktu tu. Okey? Jadi Volcker ni, Powell ni dia minat kepada Volcker. Kalau anda dapati ikut interview dia sebelum ni, jadi ada kemungkinan, dan kita ada Jerome Powell dilantik semula sebagai pengurusi untuk Fed pada 2 atau 3 minggu lepas, there is a possibility untuk Fed bertindak dengan lebih agresif untuk menangani inflasi tadi Azmi. Faham? Okay. Jadi apa kesan dia? The thing is, seperti yang kita bincangkan sebelum ni, kenapa saya masih melihat pergerakan semasa ini, biarpun kita jangkakan bahawa bahawa there will be pergerakan ini lengkap, tapi kita jangkakan naik sebab biarpun interest rate mungkin naik. Kenapa interest rate naik tu tak bagus untuk pasaran? Kena faham, apa yang menyokong pasaran adalah antaranya kos pinjaman yang murah.
Macam kita lah, kalau anda jual rumah, bank negara naik rate, anda punya sale akan turun. Percayalah. Anda jual kereta, kalau anda ada dealership kereta, tu saya tahu betul-betul tu. Bank negara nak naik rate, sebelum bank negara naik rate, orang semua beli. Sebelum OPR kita naik, orang semua beli cepat-cepat. Tapi bila OPR dah naik, orang slow down sekejap. 2-3 bulan, orang terima balik, lepas tu naik balik sale. Itu memang cycle biasa. Sama juga macam pasaran saham. The moment interest rate naik, kecairan pasaran akan menurun. Tetapi, sekiranya ekonomi masih lagi okey, dan kita mungkin ada pergerakan ini. Selagi keyakinan pelabur terhadap bank pusat, terhadap politik, terhadap kerajaan masih lagi positif. Apa pun, saya tak tolak kemungkinan untuk ini berlaku. Tapi apa pun, bila sampai kawasan ni nanti, kita cakapkan ada 3 sekurang-kurangnya. Bila dia sampai 1, 2, 3, sampai dekat kawasan biru ni, there will be ada 3 wave correction kepada 50% daripada yang ketiga ni. Okey, apa pun jadi saya akan mengambil risiko dengan memasuki pasaran pada waktu itulah untuk indeks. But sekiranya keyakinan pelabur sama ada kepada kerajaan tak bagus, anda tengok kepada Hang Seng, anda tengok kita, tak payah cerita lain lah, anda tengok kita. Saya tak nak elaborate lebih dalam sikit, tapi anda tengoklah saya dapat sentuh hati Hang Seng tu bang. Kita Hang Seng boleh dah tunjuk, tapi yang kita punya kita tak ada kan. Kita tunjuk Hang Seng. Kita tunjuk Hang Seng. Hang Seng ni kita dah cerita lama dah, bukannya cerita sekarang. Siapa yang ikut kita punya sesi anda tahu kan. Hang Seng ni yang kita cerita. Dia punya ni ingat, dia punya support yang nearest dia adalah di sini. Chart ini pun saya ada lagi, tapi bukan dekat MT5. Chart ini pun kita ada lagi. Siapa yang ada akses kepada chart saya tu, ni tempat support dia. Kita dahulu, kita berdoa, ingat tak? Siapa? Kimi, siapa lagi? Joe, ingat tak kita cerita benda ni masa kat sini? Kita tak nak dia dah, kalau boleh dia naik. Tapi tak ada cara. Kalau ikut struktur belakang. Kan? Jadi kita dah cerita, jadi kalau ini berlaku, apa jadi kepada ni? Saya tulis dia. Faham? Itu dia. Jadi ini masih ke bawah. Itu sikun dia ke bawah. Ni bukan baru hari ni cerita. Lama dah cerita ni. Sebabnya memang struktur ini ke bawah. Jadi chart ni tak komplit. Kita masih ke bawah. Ini W, ini X. Ni yang kita tandakan dulu. Ini W, sini komplit X, barulah dia buat naik pun dia naik macam ni. Dia tak naik bersuk. Ini akan struktur besar W, X dan Y. Itu yang kita cerita. Tapi apa pun, ini dijangka masih ke bawah, dan untuk indeks masih ke bawah, biarpun there will be some relief a bit, but this one is cuma wave 2 sebelum kita ada yen dynamic di sini. Maksudnya yen punya kekuatan. Bila itu berlaku, kita ada contoh US 30 contohnya, yang belum tembus. US 100 tak tembus. Ini tak tembus lagi. Tak tembus. Maksudnya belum ni, maksudnya there could be benda ni. Masih ada kemungkinan benda tu. But kalau kita lihat struktur sama kepada DEX, anda tak dapat katakan bahawa akan ada bouncing besar. Tak dapat. This one cuma wave 4. Cuma benda ni. Dia boleh bentuk diagonal. Ataupun 4 yang ini buat low tak? Ini buat low tak? Ini tak buat low. Jadi ini adalah cuma 4 yang ini. Ini adalah 5, 3, 4. Dia tak break. Dan ini cuma 4 yang ini sebelum jatuh lagi. So masih ke bawah. There is a bounce sekarang ni. Cuma saya tak dapat nak katakan bounce ni nak buat macam ni. Tak dapat. Belum masanya.
Jadi kalau kita masih menyangkakan ini ke bawah, of which ini boleh extend lagi ke bawah, itu bermakna kita juga jangkakan untuk yen pair untuk ke bawah. So USD JPY ni one more leg ke atas, unless view itu terbatal hanya jika high di sini break, high ini break. Jauh lagi tu. Jauh lagi. Jauh tu, ni chart apa ni? Itu chart H4. Jadi kalau dia membatalkan structure ini, sebab kalau dia membatalkan structure ini 1, 2, 3, 4, 5. Saya boleh jadikan ini 1, 2 dan 3. 2 kita habis di sini dan kita ada structure menaik. Kalau itu ni, then tak ada indeks, dah lega sikit, dah mula naik. Itu maksud dia. So, untuk semasa saya masih melihat bahawa yen pair akan trade ke arah resisten untuk jatuh selagi view kita untuk indeks ke bawah, sebab saya tak dapat nak katakan ini nak pergi ke bulan sebab kita ada DAX break ke bawah, JP25 break ke bawah, ini break ke bawah, ni structure dia. Ini break ke bawah, yang tak lengkap lagi 100% dia ke bawah lagi. So masih ke bawah. Bounce, yes, but itu bermakna untuk yen pair akan trade ke arah resisten dan jatuh ke bawah. GJ ke arah resisten, jatuh ke bawah. AUD JPY kita habiskan dan setakat ini 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2 dan 3, dan kita tunggu structure ini. Boleh tak nak masuk dia? Tak. Kalau nak masuk dia sebelum ni, iaitu kepada 3 structure di sini. Ini dalam 100%. Di sini, ini tempat dia. Okey? Itu adalah untuk AUD JPY. Dan structure sekarang ni dah sampai tak 50%? Belum sampai. Jadi kalau dia naik satu lagi, in case dia naik satu lagi, kalau dia tak sampai 50%, anda boleh tarik untuk short. Kalau dia naik satu lagi. Okey? But melihat kepada momentum sekarang ni, ini break. So saya tak nampak dah dia nak naik ke atas. Kita ada momentum ke bawah lah maksudnya. Dia letak price tu ditarik ke bawah lah, in other word. Okey, itulah untuk AUD JPY. CAD JPY pun sama. Ini adalah satu. Kita mungkin akan ada dua. Kalau itu berlaku lah. Kalau tak pun inilah satu, dua dan terus ke bawah. Ini dua, satu, dua yang kecil. Apa pun ini tak buat lower low. Kalau dia buat lower low, kita boleh entry. Okey, itu adalah untuk indeks dan yen pair. Saya masih melihat indeks ke bawah, yen pair untuk ke bawah. Bila US dollar JPY mencapai kawasan resisten dia dan bergerak ke bawah. Itu untuk shorter term. Azmi? Faham? Saya pun jadi faham. Oh, macam tu. Sebab sekarang ni bang, sebenarnya kalau kita nak, kalau tanya saya lah, dalam market sekarang semua dah junam. Lepas tu favorite pair saya, sebab saya ada macam mana, saya tak trade semua pair. Saya boleh katakan saya trade 5-6 pair macam tu je. Contoh seperti GBP, pair, Euro AUD. Euro pun hanya Euro AUD saja saya trade, and gold. Yang lain saya tak trade. Tapi bila kita tengok market macam ni, kita hanya boleh tengok je. Ya, betul. Kita hanya boleh tengok. Kita lihat sebab semuanya berkaitan. Semua dah sekarang dah nampak kan, semuanya berkaitan. Everything semua berkaitan. Dia tak dapat lari. Sebab apa kita nampak AUD lebih kuat daripada euro? Sebab kita nampak komoditi market tengah naik. Betul. But kita tahu nikel pun dah stop trading, minyak sedang buat correction. Sebab itu kita nampak Australia dollar, New Zealand dollar dan CAD mula lebih lemah daripada US dollar. Dan kita tahu dia play cash up dengan pair dolar yang lain. Jadi AUD, NZD, kalau kita katakan structure semasa ni dah habis, AUD JPY akan jatuh lebih laju daripada Euro JPY. Kalau indeks pecut ke bawah.
Kalau indeks tak pecut ke bawah, AUD JPY akan truncat dan naik balik ke atas. AUD akan naik ke atas. Tapi selagi view kita untuk indeks jatuh ke bawah, AUD yang kita tahu, ni maksud saya belum kongsi chart kan Azmi? Belum. Okey, AUD dan juga AUD JPY. Mana AUD JPY? Mata tak nampak. Kita kena katakan sama habis. Kalau mana-mana dua ni AUD US dollar, break balik ke atas, AUD JPY sini pun akan naik balik ke atas. I see. Sebab structure dia sama. Cumanya degree dia tak sama, dan ini dah jadi kita panggil sebagai motif sequence. 1, 2, 3, 4, 5. Itu adalah motif sequence. Kita ada 3 dan kita ada divergence. So dia tak dapat 5, lepas tu naik, kecuali sini flat. Kalau dia flat, baru dia dapat naik selepas 5. Tapi nak jadikan dia flat boleh, tapi peliklah rupa dia. Jadi the only way higher chances adalah untuk dia buat benda ni sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya. Jadi sebab benda itulah. bila saya tengok pair AUD semua sekarang ni currently adalah ke bawah, juga kita boleh nampak dekat situ. And kita boleh nampak kesan tu dekat Euro AUD bang sebenarnya. Euro AUD dah start naik sedikit sebenarnya. Tapi untuk semasa pergerakan ni boleh habis. Maksudnya pergerakan ini boleh habis sebagai satu, dan kita akan buat correction yang lebih besar. Kita tak dapat nak katakan ini seperti yang kita lukis sebelum ni naik ke atas. Betul. Tak dapat. Jadi sebelum ni view saya adalah 2 di sini. 2 ni kat sini. Tapi pergerakan ni, ini dah break dan kita tak dapat jadikan ini sebagai flat. Ini beza dia. Ini Euro AUD. Ini Euro AUD. Di mana kalau kita nak katakan flat, kalau ini adalah A, ini adalah B. Ini maksud saya. Ini nak sampai 1618. Boleh tak dia jadi flat? Maksudnya ini adalah A, B, C, A, B, C, B, dan kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang saya lukis untuk GBP AUD. GBP AUD GBP AUD. Ini yang saya lukis untuk GBP AUD. Beza dua ni, GBP AUD dia tak break lagi. Betul. Dia tak break lagi. Jadi kalau dia tak break, kita boleh lukis ini sebagai flat. 5 wave dan naik ke atas. Kenapa GBP AUD boleh naik ke atas sedangkan Euro AUD, kita katakan Euro AUD nak turun ke bawah. Tengok Euro GBP. Maksudnya Euro lebih lemah daripada GBP. Dalam struktur yang sama, kita katakan Euro GBP ni nak ke bawah. Masih lagi ini mungkin akan ke bawah lagi. Maksudnya Euro lebih lemah daripada GBP. In other words. Kalau Euro GBP naik ke atas, itu tak dapat. Dia sama je. Dia konsep 3 je. Konsep kita 3. nampak semua related. Betul? Semua related. Okay, Euro GBP kita tengok kelemahan dan kekuatan dia. Siapa kuat, siapa lemah kan. Jadi untuk kita nak lukis ni mungkin adalah 4. Dia tak boleh jadi 4. Ini adalah struktur 5. Maksudnya habis 5 Jadi 4 dia boleh naik sampai 1. Sampai sini. Kalau dia struktur 5. Kalau dia struktur 3, dia tak dapat. Ini boleh sampai. Maksudnya ini boleh jadi 4. Tapi dia tak boleh tembus sini. Kalau dia tembus kat situ, kita akan jadikan sini habis ini dan kita buat pembetulan yang lebih besar. Itu adalah untuk untuk Euro GBP. Boleh tak nak masuk? Tak. Anda akan dapati trading dalam flat structure amat susah kecuali anda main tekan dan nasib baik. Contohnya macam GBP, Euro AUD dan GBP AUD. Yang pergerakan macam ni, siapa tahu? Anda nak dapat structure kat mana? Tak dapat. Kita boleh lukis macam-macam line kat sini, kita letak trend line. Kalau flat berlaku, inilah rupa dia. Dan kalau
structure lain yang structure tempat lain berlaku flat tengok Euro 8, siapa tahu pergerakan ni nak berlaku macam ni? Kalau tahu, kita tak ada kat sini lah. Dah tekan dah, tak tahu. Siapa tahu kan waktu yang bergerakan macam ni. Kalau kita tengok candlestick dia, candle dia semua merah. Saya ada candle tak ada. Ni hitam lah. Semua merah lah. Kecuali yang bawah ni. Oh, ada pin bar boleh buy. Jangan. Itu trend dia memang ke bawah. Untuk shorter term, yes. Tapi ini masih ke bawah. Kita ada momentum. Kalau siapa yang guna volume punya ni, anda akan nampak bahawa ini breakout dia datang dengan volume. Satu valid breakout. Biar nak tahu bagi siapa yang menggunakan sistem menggunakan volume, bila anda melihat kepada breakout macam ni, anda dapati volume kat sini. Kalau anda dapat nak tahu volume tu breakout ni valid tak valid, kalau volume makin menuju breakout tu dia makin besar, maksudnya ramai lah orang masuk. Terjunam lah dia tak ada pullback kalau anda dapati volume dia makin besar. Sebaliknya, kalau dia breakout, volume dia sebelum breakout tu makin kecil. Yang ini sama ada dia retest ataupun dia terus reverse. Kalau volume dia makin kecil, anda tak trade yang retest dia. Kalau volume dia breakout dan volume dia makin besar kan. Yang itu kalau dia retest, anda boleh masuk. Tu volume. Siapa yang rajin guna volume lah. Cuma kalau kita cuba zoom out sikit untuk Euro AUD kan. Kalau kita nak nampak dia punya view daripada atas, kalau kita tengok daily lah. Daily zoom out. Macam tu. So adakah tu kita boleh nampak macam some kind of wave 5 ke tak yang ke bawah tu? Yang ini wave 5 yang daripada yang dekat garisan merah tu. Yang C tu. Daripada sini? Yes. Adakah tu structure wave 5? Kiri daripada atas tu. Daripada atas ni. Daripada puncak ni. Daripada puncak ni simple dia. Tukar time frame dia kepada weekly. Okay. Ini kena habis. Kita ada full reset. Ini satu, ini dua. Jadi kita tak dapat katakan sini 5. Tak dapat. Turun dia baru 1, 2 dan turun dia tu baru 1. Kita tak boleh jadikan turun dia tu adalah 3. 1, 2, 3. Tak dapat. Tengok benda ni. Ini paling simple. Tengok dia. Tengok reset ni pun nampak kan. Ini full reset. Jadi ini 1. Kan simple benda ni. Maksudnya memang kita kena tengok RSI juga. RSI ataupun stokastik. Ni dia punya bacaan untuk indikator dia punya setting Mana mata tak nampak RSI adalah 13 dan stokastik adalah 13.33. Itu cuma anda guna default pun tak apa. Saya cuma gunakan Fibo number itu saja. Volume profile. Kimi belum. Masa ni tak dapat guna volume profile. Siapa yang guna PL shape sekarang ni boleh terjunam. Sebab market tengah trending. Untuk ni Kalau market sideways, pakailah volume profile. Itu menarik. Tapi waktu market tengah ada yang macam ni, siapa pakai volume profile, L shape sangat langkau. P shape, buyer trap, tak ada je. Dia tebus je. Pucuk katil. Tu tak dapat. Tu tak dapat. Volume profile. Faham ke ni? Boleh demam ke piano tengok. Masa market trading dia tak dapat. Tapi market sideways, volume profile dia paling cantik. Itu paling cantik. L shape dan P shape Ada nota lama saya benda tu. Okay, so Azmi, saya seorang cerita dia. Ni sila. Saya pun kadang-kadang mengutip informasi juga. Ada banyak lagi. Buku sebenarnya ni semua daripada buku saya. Cumanya saya tak terbitkan buku tu. Boleh. Okay. So macam kita tengok sekarang ni tadi Abang Zuli tak sentuh pasal gold pun.
So sebab saya tahu Sila. walaupun gold ni dia tak ada setup, saya tahu kebanyakan trader memang akan nak tengok juga apa jadi kat gold ni semang. Betul. Walaupun dia memang dah tak ada setup dah lama dah, tapi orang saja je nak pergi tengok, nak gatal-gatal tangan, nak cubalah sell. Okay. Kita dah tahu dia tak ada setup. Right. Jom kita tengok sekejap. Untuk daily sebenarnya price dah, sebenarnya apa saya nampak adalah gold price nak cari previous top dia. Apa yang kita nampak adalah, tahu bang, ambil sideways je, just filter guna indikator volume profile senang. So, Betul. Dia untuk filter boleh. So jangan guna entry dia. Untuk filter boleh. Demam. So apa yang kita boleh nampak untuk gold daily adalah kita terang-terangan. Okey, terang-terangan price akan mencari assalam semua, apian baru masuk bang. Okey. So terang-terangan price akan mencari top. Itu je. Apa yang saya nampak, price memang nak pergi atas ni. Tak ada ke arah lain. Dia arah dia dua je. Ke atas dan ke kanan. Okey. So memang tak ada setup. Price tak retest langsung dekat time frame daily, memang kita tak ada nampak retracement ataupun pullback. Tapi kita boleh nampak mungkin dekat H1 itu pun sharp correction, kita boleh cakap. Memang orang tak agak. Okey. Price naik, price nak turun, Zaz, orang pun sell. Sell. Ui, asal makin naik ni, dah masak. Bukankah dia kena buat macam ni? Lepas tu masa naik. Itu adalah satu, itulah. Tak boleh nak cakap apalah dekat sini, sebab kita pun memang tahu dah aware pasal benda lain tak breakout. So kita tahu price akan terus naik ke atas. Adakah dia dah complete sebenarnya? Kita boleh nampak pun price dah habis correction. Okey, sambung naik ke atas. Lupa pula, salam gold untuk semua. Salam gold untuk semua. Dia tak tahan, dia tekan juga. So, mungkin kalau dekat time frame kecil memang kita nampak ada setup sebenarnya. Lagi satu, memang hari tu pun sebelum ni kita dah cakap kan, gold akan terus naik. Okay, gold akan terus naik sebab tak ada breakout. Okay, selagi tak ada breakout, selagi tak ada confirmation untuk price turun ke bawah, yes, tak ada apa-apa lah. Tak ada apa-apa. Any correction just cari buy. Tapi itulah, ramai juga sebenarnya yang nak buy dekat atas-atas ni. Okay, tapi kalau macam saya macam tinggal lah, memang tak nak hold tinggi-tinggi macam ni. Sebab price kalau dia nak bagi, dia bagi je terus. Kita tak tahu. Okay, saya dengan gold dah ikat kontrak Kimi. Dia dah ikat kontrak dah. Tak ada masalah. Okay. Bampian masuk ngam-ngam cerita gold. Memang kaki gold trader. Alright. So apa yang kita boleh buat sekarang ni untuk gold adalah, saya walaupun kita tahu price berada dekat resistance, okay, walaupun kita tahu price memang berada dekat resistance sebenarnya, okay, resistance ni, tapi resistance ni tak ada apa-apa, okay, resistance ni tak ada apa-apa, price boleh naik lagi. Apa yang saya nampak adalah price naik lagi. Sebab kita, okay, kita nampak tak ada apa-apa reversal setakat ni dekat current price, okay. Tak ada apa-apa. Kalau kita tengok H1 pun tak ada. Ya, tak ada. Okey, melainkan kalau price breakout. Okey. Price breakout patah balik, kita boleh trade scalping. Untuk hold tak tahu lagi. Okey, tak tahu lagi. Tapi untuk mendapatkan satu, apa orang kata, satu pergerakan je, yes boleh. Ni pergerakan macam ni pun kita dah tahulah berapa pip, tak payah nak kira pun. Okay, katakan kalau price reverse sini, okay, entry dekat HNS ni, okay, sampai sini je dah 4,000 point. Okay, 4,000 point, road to 2074 goal ni. 2074. 2074. Jauh lagi. Jauh lagi. Kalau nak hold jauh lagi. Betul, jauh lagi ni. Boleh pergi lagi daripada current price ke atas. Ada lagi dalam 7,000 point. Relax lah. Kena tengok nujungan dulu Bang Pian. Gold dengan gun ni ada aneh-aneh sikit. Kalau gun, yes. Sekitar 2075 there will be a pullback.
Kalau Sebab tu pun dah break highest tu sebenarnya kalau 2075. Dah break highest. Okay. Itu untuk gold lah. Kita tak nak cerita lah pasal gold. Sebab apa yang saya nak cerita adalah price semua dah junam, price semua dah fly. Okay. Hari kita so kita tengok USD CAD. USD CAD dia tak adalah pergerakan yang sangat menggila sangat. Okay. Memang kita price target naik ke atas. Tapi untuk H1 dia tak masuk dalam zone kita. So breakout, pullback. Tapi sini zone kita untuk buy. Price tak masuk. Tak apalah nak buat macam mana kalau dia tak masuk. Takkan kita nak paksa dia masuk. Okay. So just tunggu je correction. Maybe boleh cari buy lagi. Okay. Itu untuk USD CAD. Sebab USD CAD saya nampak panjang lagi perjalanan ni ke atas. Maybe dekat area 1.29458 ni. And then itu untuk USD CAD. USD CAD masih peluang buy sebenarnya. Okay. Itu untuk USD CAD. Ni kita nak tengok macam Euro AUD tadi. Euro AUD ni naik sekejap je ni rasanya. Okay. Sebab kita tahu price jauh lagi nak turun ke bawah. Paling-paling pun kalau price ni nak naik. Okay. Paling-paling pun kalau price ni nak naik. Maybe there will be a correction. Sampai sini dia junam balik. Okay. Sebab macam tadi macam Abang Zul kata, dia belum habis lagi pergerakan dia, betul? Pergerakan untuk Euro AUD ni belum habis lagi. Dia akan ke tanah lah. Abang kata sebelum ni kita cakap dia tak nak ke tanah, tak boleh. Tapi sekarang ni dengan pergerakan yang sekarang ni, dia breakout ke bawah, yes, kita akan cakap dia akan ke tanah. Okay. Memang betul-betul. Okay. Breakout sekarang ni maybe pullback lah. Maybe sekarang ni kat pasal lah. Kalau yang macam tu, maksudnya selepas itu kita panggil satu pergerakan extension. Jadi selepas satu pergerakan besar, macam ni lah. Orang dah ramai beli. Ataupun orang dah ramai sell kan. Jadi second wave dia selepas pergerakan macam tu akan kurang daripada yang pertama. Betul. Sebab, dia dah pergi, simple. Dia dah beli. Dia dah pergi dah. Dah pergi. Kita pun tak dapat nak enter lah, itu je lah. Tak dapat nak enter market. Fikir risk reward dia, fikir risk reward. Kalau nak fikir stop loss kat mana stop loss dia? Kat mana? Tak ada. Jauh sangat ni stop loss dia. TP dia kita tahu dia dah pergi. Nak masuk lagi dia tak nak pergi jauh. Tapi kat mana TP, kat mana SL? Fikir benda tu jauh. Kat mana SL? Kalau nak masuk sell pun, jauh SL ni. SL atas sana. TP nak pergi sampai bawah tu je. Takkan nak masuk atas ni. So, dia punya risk dia tu besar sangat. Okay, sebab price boleh naik sampai atas ni. Selagi tak break top ni. Itulah. Memang betul kan. Sisa-sisa dia masih. Tapi fikirkan kat mana SL. SL dia tu atas sana. TP dia kat bawah tu yang purple tu. Macam mana nak masuk? Ni. Kita masuk kat bawah tu, risk reward dia tak berbaloi. Ada banyak lain lah boleh trade. Ada banyak benda lain. So kita tinggal lah ni dulu. Tinggal dulu. Sabar dulu. Sebab saya boleh cakap bang, saya memang dah tak boleh trade apa-apa. Semua kena tunggu. Sebab saya trade Euro AUD, GJ. GJ kita nak tengok apa jadi kat GJ ni. GJ pun sama. Tak dapat apa. Dia dah sampai zone. Dia dah sampai kat zone ni. Zone ni sebenarnya zone H4. Bukan zone daily. So kalau nak katakan daily, price boleh pergi bawah lagi. Okay. Cari satu lagi bawah. Ni ada satu lagi kat bawah ni yang price boleh jalan. Okay. Kalau price jadi ke sini, SL kita pakai dadu. Habis. So kalau pakai dadu tu bahaya tu. Buy ke sell jadi. Okay. So kita tahu katakan kalau kita nak makan apa kat sini. Okay, mungkin buy. Boleh kita cakap kita nak buy scalping, boleh lah scalping. Scalping SL kat sini. Time frame kecil mungkin boleh. Waktu ni time frame kecil boleh. Time frame besar jangan masuk dulu, belum masa ni.
Tapi kalau kita nak cakap scalping pun, belum ada confirmation pun nak scalping. Betul. Okay. Tak ada apa-apa. Apa yang nak di scalping? Okay, paling kurang price kena break sini. Break, pullback, okay, kita scalping. Naik ke atas sikit. Okay lah, boleh. Duit shilling boleh ada je trader guna duit shilling. Ada buku siap. Keluar 3 buy, keluar 5 sell. Naik nombor 6, terus lagi sekali. Terus sekali lagi. Aduh. Tapi biasanya nak naik nombor 6 tu bukan senang lah. Biasanya tak jadi terus sekali lagi tu. Itu dia lah untuk GJ. So GJ pun maybe scalping ke atas maybe boleh, tapi after dia breakout sini, kalau dia tak breakout pun TP kita dekat je sini. Tu lah sekali lagi SL kat mana? SL bawah ni. Oh jauh. Itu lah. Risk reward tak masuk akal. Tak berbaloi. Tak berbaloi. Okay. Macam GPAUD ni kita boleh tengok adalah price dia tak breakout lah. Ni tak breakout and kita ada satu rejection dekat sini. Okay. Rejection. Ada tak apa orang kata tanda-tanda untuk kita buy? Okay. Bagi saya mengikut sistem saya mengikut sistem saya biasanya price kena breakout support terdekat. Okay. Katakan kita buka dekat time frame H4. Kita nampak H4 ada satu penurunan and breakout. Okay, ni adalah zone kita. So bila kita tanda zone dekat H4 tu, so kita nak price masuk balik dekat H4 ni, baru kita buka time frame yang lebih rendah untuk entry buy. Okay, bolehlah sampai sini. 182 ni. SL kita dekat jelas sini. TP kita kat sini. Okay lah. 2 nisbah 1. Okay lah. Alright, itu kita boleh ni lah, share buku tu dalam Discord Kimi please. Dan nak buku tu boleh tu. So, kita tengok dekat contoh dekat mana ni? Okay. Zone kita dekat sini. Katakan zone kita kat sini ni zone kita. Right. Sebab price dah jalan, dah breakout H4 ni. So kita tengok M15. Okay. Kita tengok M15. Okay. Price masuk. Okay, kejap mana? Okay. Ni, alright. Price masuk, breakout, pullback. Okay, baru kita boleh masuk. Kalau tak ada, tak payahlah nak buat. Tak payahlah nak buy kat sini. Okay, price boleh turun lagi. Sebab price downtrend sekarang ni. Kalau betul-betul tak ada confirmation yang kuat untuk kita trade, tak payahlah nak trade. Kita dah tahu possibility kita nak loss tu lagi tinggi, lagi kita nak trade. So, tak payah. Okay, better tak payah. Tapi memang zone buy tu dia dah sampai. Dia tak breakout and kita nampak ada satu possibility untuk price naik atas tu ada. Tapi berhati-hati. Okay. Berhati-hati untuk GPUD sebab kalau nak katakan H4 punya trend belum ada. Paling kurang price kena breakout sini. Paling kurang. Sebab kita ni nampak. Okay. Paling kurang sini baru boleh kita katakan betul-betul price untuk naik atas. Tapi sekarang ni maybe kita boleh scalping untuk sementara saja untuk GBP AUD. So, ada apa-apa nak tambah bang? Uish, pada banyak. Okay, saya kongsikan last kita cerita pasal gold lah. Ramai peminat gold kan. Ramai peminat gold bang. Gold trend dia weekly adalah ke atas. Kita tahu bahawa ini adalah weekly punya ni. Ini tembus. Maksudnya kita dah ada benda ni. Kita dah ada uptrend. Uptrend confirm. Ini adalah breakout dalam 5 wave. Dan kita ada breakout dia. Jadi uptrend dia adalah confirm. Ini weekly. Tu cerita weekly. Kita turun balik kepada daily punya ni. Dan ini bagi siapa yang guna pattern adalah apa dia panggil cup and handle punya ni lah. Punya pattern dan itu dah break. Itu dah break. So kita dah ada trend lah. Jadi bagi siapa yang guna pattern sahaja, bila tempat anda trade dia dekat daily, kalau anda guna pattern basically ini dah break. This one break kalau anda guna pattern. Okay? Jadi dan kalau dalam sistem saya breakout ini bermula dari sini. Ini dalam sistem saya lah. Jadi saya akan kira 1, 2, 3, 4, 5.
6, 7, 8, 9, 5, 9 dan seterusnya. Dan bila dia buat 1, 2, 3 tu, kita boleh cari peluang untuk entry. Itu kalau anda guna pattern. Okay. So, apa pun yang kecil-kecil dalam ni, meriah. Seriously. Anda nak masuk sekarang dekat H1 contohnya, ini adalah marking saya untuk H1. Saya dah update dekat Discord, baru update . So ini boleh habis ataupun ke atas lagi. Tak ada apa-apa. So sekarang ni untuk anda trading untuk dia, bagi mereka yang agresif, ini ada momentum sikun. Faham tak, Kimi? Ini ada momentum sikun. Jadi bagi mereka yang nak trade juga untuk gold, anda boleh trade dia sekiranya ni adalah untuk channeling punya ni. Dia balik semula ke mid channel. Faham tak? Mid channel sini. Mid channel untuk dia balik semula wave 4. Kalau anda nampak 3 wave lah. Kalau dia masuk balik dalam channel, dan untuk trading dia kat situ. 3 wave di sini. Ini channeling punya teknik lah kalau nak guna channel. Dia dah break, maksudnya kita dah ada wave, masih dalam wave 3. Dan kita tahu dia lebih daripada 1618. Ni teknik ni saya tak ajar sebabnya saya tengah fokuskan kepada sequence dulu. Jadi saya cuma tunjukkan 3711. Ada banyak cara untuk pakai sequence chart ni . But kalau dia masuk balik dalam channel, itulah wave 4. So kita tahu ini adalah wave 3. Jadi kalau dia masuk balik dalam channel, itu wave 4 yang anda boleh trade kan untuk shorter term. Untuk shorter term. Jadi stop loss 1618 bawah ni, dan TP adalah sama daripada ni 0.618 untuk wave 5. Bang, adakah 3 tu, yang 4 tu, wave 4 tu dia boleh extend, dia tak jadi 3, dia mungkin boleh jadi tambah 4 lagi 7. Macam mana? Boleh ke? Boleh. Tapi penurunan dia tu yang ni lebih daripada yang 3. 4 ni. Kita tengok saiz 1, 2 ni. Yang 4 tu kita jangkakan saiz dia tak besar. Dia tak adalah buat macam ni. Sebab kalau dia buat macam ni, dia tak sama. Ini pun akan reset. Dia jadi 1 dan 2 ataupun the whole thing reset. Faham tak? Jadi so kita kena tengok saiz 1, 2 dia lah. Kalau dia dah jadi macam ni, itu dah bukan 4. So, kita nampak 1, 2, dia basically symmetrical charting lah. Tak adalah benda tu pelik rupa dia. Benda tu logik je sebenarnya. Buat benda logik kan. Buat benda logik. Kalau dia buat macam tu, itu bukan part dalam fractal yang sama. Pelik lah rupa dia. So kawan zone inilah nanti kalau anda nak trade gold juga. Tapi uptrend, jangan short dia. Asalkan anda tak short dia, anda okey. Kecuali dah keluar signal untuk short. Sekarang ni shorter term, longer term semua menunjuk ke atas. Belum keluar sebarang petanda untuk short gold. Belum. Join the club. Dia orang ni sampai tak tidur. So kalau katakan so kalau kita nak katakan gold ni masih ke atas, kita boleh nampak GBP/AUD pun akan ke bawah jugalah. Berkemungkinan. GBP/AUD basically gold buat cerita dia sendiri waktu ni. Gold, silver buat cerita sendiri disebabkan oleh faktor safe haven flow. Biasanya gold naik, anda tak akan nampak dolar naik. Betul. Gold naik, minyak naik, yes. Tapi minyak dengan gold kita tahu dagangan dia against US dollar, kan? Tapi sekarang pun kita nampak US dollar kuat. Jadi ada cerita lain. US dollar kuat, Dan salah satu kena sideways. Apa yang sideways? Indeks tak pecut ke bawah. Yen pair tak pecut macam dollar pair. Jadi faktor dia adalah masih lagi dolar. Tapi shorter term kita akan nampak untuk yen punya kekuatan. Untuk kita sedang menyangkakan bila-bila untuk yen punya kekuatan. Bila US dollar JPY ni mana US? Pian ada soalan. Yeah. Macam mana nak keluar signal short tu?
Gold buat jadi batu gravel jalan ke Zul? Entah. Tak ada, saya tak nampak shot. Jauh lagi. Kalau nak keluar kata goal nak ada signal shot, memang tak ada, Bian. Memang tak ada. Memang tak ada. Kalau dia turun itu untuk membeli, bukannya untuk menjual. Kalau dia turun ada set up untuk dia jatuh tu bukan untuk sell lah. Jauh dia nak turun tu. Itu harga tahun 2002. Dia nak break harga 2002 baru ada sequence ke bawah. 2012. Bila harga 965. Pergi cek harga 965. Saya masih ada position tu. 965. Sebelum kita nak akhiri orang kan. So kalau macam dikatakan sekarang ni market sedang risk off, betul tak? Kita risk off ni USD akan jatuh. Tak. Tapi USD naik sekarang. Risk off US dollar tak ada kena-mengena dengan risk off. US dollar boleh jadi dia macam ni. Okey, risk on risk off ni semalam saya tengok Malvin cuba untuk faham risk on risk off. Risk on risk off tu adalah sebenarnya. So saya pun adalah satu term yang Bitcoin ataupun dibuat oleh HSBC punya fund manager. Saya tak ingat nama dia. Saya kenal dia. Dia gunakan perkataan risk on risk off. Kita nak faham dia simple macam switch ya, macam kita tengok switch ya. Bila sentimen positif, orang tekan switch on. Okey, tekan switch on, semua orang beli positif, kita cash, orang keluar daripada cash, buat apa pegang cash? Cash kita simpan kat bank dapat 2% tahun. Baik, kita beli benda sebab ekonomi bagus, kita jangka industri bagus, Tesla apa semua yang benda-benda baru orang melabur, itu risk on. Jadi pada waktu tu kita simpan gold tu tak ada apa. Gold tu cuma dia tak ada interest rate. Dia besi macam tu je. Kan? Jadi orang akan keluar daripada cash, orang keluar daripada gold bila risk bagus, ya. Of course nanti gold akan boleh naik balik bila orang hedging ya. Bila kita nampak risk tu dah positif sangat, orang akan keluar balik, orang dah start membeli, orang dah start harga terlampau mahal. Tu benda dia. Okey, itu risk on. Risk off adalah bila tekan balik switch off. Tak jadi aku nak beli, gila kau. Apa gempa bumi apa semua, ekonomi tak bagus, interest rate naik apa semua kan. Barang dah mahal sangat. Itu risk off. Sentimen tak bagus, geopolitik. Okey. Dalam keadaan ekstrim, US dollar boleh kuat. Itu dipanggil sebagai flight to quality. Kita boleh cerita sampai besok. Azmi untunglah dia ada sesi kau sekarang ni. Kita cuba sikit. Sebab saya seronok dengan abang cerita ni. Tapi US dollar sebenarnya dia dalam extreme to extreme. Yang jadi kepada sentimen ni sebenarnya kepada pasaran saham, simple. Bila kita kata ekonomi tak bagus, pasaran saham jatuh. Itu adalah indikator kepada ekonomi bagus tak bagus ya. Jadi antaranya adalah kepada kumpulan saham yang diindekskan, diberikan berat dan dijadikan satu macam ratio lah. Itulah indeks ya. Itu kita ada S&P 500, Dow Jones, Nasdaq dan lain-lain. Itu risk on risk off punya indikator. Yang kedua adalah kepada yen. Jadi kita nampak indeks jatuh, kalau yen pair tak jatuh, EJ pernah tak tengok indeks jatuh, EJ naik. Indeks jatuh balon je lah masa ni. Sambil tu kita cerita lah, kita curi, tak apa. Mel okey Mel? Lepas ni Mel main iklan. Let me know nanti bila nak end. Okey, kita cerita alang-alang 5 minit ya. Jadi kalau indeks jatuh, yen pair tak jatuh, itu bermaksud bukan yen. Ya, sebab apa yen boleh kuat? Saya nampak tadi soalan mengenai kenapa yen tu safe haven. Safe haven ni adalah tempat selamat untuk parking duit, untuk parking reta. Jadi reta yang kita, sebab apa yen? Sebab ada dua cerita. Yang pertama adalah kepada dekat Jepun tu sendiri. Di Jepun, interest rate dia rendah. Amat rendah. Jadi pelabur dia kalau simpan dalam Jepun,
tak naik, inflasi dia rendah tau banding tempat lain. Tu yang Bank of Japan duk pening kepala. Jadi pelabur dia, kalau kita simpan dekat bank, kita beli aset, bila inflasi tak naik, kita punya yield ataupun pulangan kita tak tinggi. Jadi pelabur-pelabur dia melabur luar negara. Faham tak ni? Jadi kalau kita melabur luar negara, mana dapat kita beli gula-gula dekat kedai bawah saya tu, nasi kandar anda bawa 100 yen, dia tengok engkau kecil besar je kan. Mana dia terima duit yen, dia terima duit ringgit, kita kena tukar duit tempat kita melabur. Jadi apa yang dia buat adalah dia tukar duit lain. Sebab itu yen melemah semasa pelabur melabur kat luar. Itu dalam negara dia. Jadi kalau ekonomi tak bagus, gempa bumi. Ada cari cerita pasal Bearing Bank. Pasal Bearing Bank yang dekat Singapore punya ni kan. Dia masuk gempa bumi habis. Tak apa, dia masuk topik punya futures. Tak apa, tu cerita lain. Tapi pelabur je pun bawa balik duit bila dia dapati ekonomi tak bagus. Dia kata, perang kat Ukraine. Dia keluar daripada aset dekat Europe kan. Sebab itu dah nampak, tadi dia beli euro, nak melabur kat Europe. Bila dia keluar dari pasaran euro, dia pun nak beli gula-gula dekat nasi kandar kat Tokyo. Mana dapat pakai euro? Dia kena pakai yen. Dia tukar balik kepada yen. Sebab itu dipanggil repatriation. Dia bawa balik duit dia. Itu bila ekonomi tak bagus. Ni cerita kepada Melvin, dah habis. Kita dah habis masa lama sangat. Last, pelabur luar negara juga meminjam dalam yen sebab dia punya ni ataupun terbitan bond dalam yen digelar sebagai samurai bond. Kalau nak tahu sebab dia murah. Itu dia. Dah habis. Itulah kenapa kita nasi kandar je. Dah. Saya pun nak makan ni. Sekejap lagi ada sesi saya pada jam 8. Ikut balik kita sambung cerita Anissa Pasaran kat sana. Sekian daripada saya. Jangan ke mana-mana sebab ada sesi Azmi kan Azmi? Okey, itu sahaja. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.